Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana Allah Taala memberikan kesempatan lagi untuk kita bertemu pada pertemuan pada petang ini 19 Ramadan. Dapat kita melakukan ibadah puasa hari yang ke-19, dapat menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan amal ibadah, amal soleh. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini kita diberikan untuk bertemu dengan 10 malam yang akhir Ramadan, untuk kita memburu Lailatul Qadar dan untuk kita meneruskan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Taala terima dan mencapai kepada la'allakum tattaqun, mencapai KPI kita untuk menjadi orang-orang yang mudah-mudahan mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada petang ini kita dijadualkan untuk bersiaran Tazkirah Ramadan online sebagai biasa. Kita akan bersiaran pada setiap jam 3.30 petang selama 30 minit sepanjang 30 hari Ramadan bersama 30 pentazkirah. Dan untuk makluman tuan-tuan sidang penonton sekalian, kita dijadualkan untuk bersama Ustaz Syafi Yusof Ghani daripada Pulau Pinang, dan kita berusaha sejak pada petang semalam untuk menyempurnakan Tazkirah Ramadan online pada petang ini dengan pelbagai bentuk mekanisme untuk kita siarkan secara langsung. Namun ada beberapa masalah teknikal yang perlu pihak kita selesaikan, namun tidak berjaya. Kita cadang nak buat rakaman, ustaz buat rakaman, dah berjaya buat rakaman tapi tak dapat disiarkan. Jadi macam-macam untuk kita dapat bersama dengan Ustaz Syafi Yusof Ghani pada petang ini. Pada petang ini insya-Allah kita cuba lagi sekali untuk berhubung dengan Ustaz Syafi Yusof Ghani dengan cara pada Ustaz akan live melalui Facebook Ustaz sendiri, dan kita akan linkkan dengan siaran kita pada petang ini. Kita cuba dalam beberapa minit ini, insya-Allah. Tuan-tuan untuk perempuan doakan semoga berjaya untuk admin dan pihak Ustaz Syafi dapat kita hubungi Ustaz dengan cara yang lain, memandangkan live kita secara langsung ini melalui sebagaimana kita buat streamyard dengan pentazkirah sebelum ini tak dapat dibuat. Jadi kita cuba tunggu berapa minit lagi untuk kita dapatkan siaran bersama Ustaz Syafi Yusof Ghani. Sementara itu, sekali lagi saya ingin umumkan jadual Tazkirah Ramadan online yang kita rancangkan sehinggalah ke penghujung Ramadan, iaitu insya-Allah pada besok jam 3.30 petang kita akan bersama dengan Ustaz Syarilong 13 Mei 20 Ramadan, daripada Ustaz Syarilong daripada Sungai Petani. 14 Mei juga seorang lagi penceramah dari Pulau Pinang. Hari Khamis ini Ustaz Suhaizi Ismail. 15 Mei juga penceramah daripada Pulau Pinang kepada Ustaz yang tak asing lagi, Ustaz Fawaz Muhammad Jan. 16 Mei juga Ustaz daripada Pulau Pinang, Ustaz Zamri Hashim. 17 Mei hari Ahad, Ustaz Solhi Syarif asal Pulau Pinang ataupun dan sekarang ni
berada di Sarawak. 18 Mei hari Isnin bersama dengan Imam Zul iaitu Mudir Kota Raja. 19 Mei kita ada dua tetamu jemputan. 19 Mei hari Selasa bersama Ustaz Munif dari Kumpulan Nasyid Hijaz dan Ustaz Azwan dari Kumpulan Nasyid Faiz. InsyaAllah. Pada 20 Mei kita ada 20 Mei hari Rabu Ustaz Zaki Zulkifli iaitu anak murid kanan kepada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kita akan ada tajuk khas bersama Ustaz Zaki Zulkifli iaitu tribute almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pada 20 Mei hari Rabu insya-Allah. 21 Mei 28 Ramadan hari Khamis Ustaz Muhammad James Bevan yang menggantikan slot beliau tak dapat pada awal Ramadan tempoh hari. 22 Mei 29 Ramadan Ustaz Yaakob Yusra Yusof iaitu adik kepada almarhum Ustaz Murtada Yusof. 23 Mei kita ada perutusan Aidilfitri dari Kota Raja insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Taala, kita tunggu sebentar dalam beberapa minit lagi untuk kita beri ruang pada Fadil Ustaz Syafi untuk muncul bersama dengan kita. Walaupun untuk makluman sidang penonton yang baru mengikuti live kita telah berusaha sejak semalam lagi untuk menjayakan tazkirah Ramadan online pada petang ini bersama dengan Fadil Ustaz. Sementara itu bagi tuan-tuan perempuan mungkin boleh yang mengikuti tazkirah Ramadan online mungkin sejak daripada awal lagi, mungkin ada apa-apa komen yang boleh diperbaiki, boleh dicadangkan kepada tazkirah Ramadan online ini. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh menzahirkan sokongan ataupun apa-apa yang boleh teguran yang membina boleh dipaparkan pada pihak kami insya-Allah cadangan ini. Dan untuk makluman tazkirah Ramadan online ini ialah dibuat setelah aktiviti-aktiviti sempena dengan Ramadan ini tak dapat kita laksanakan di ma'had kita kerana seluruh negara dikenakan PKP dan terbaru PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Maka kita tak dapat melaksanakan program Ihya Ramadan sebagaimana biasa jadual ataupun aktiviti tahunan kita. Tak dapat melaksanakan kuliah, tak dapat melaksanakan solat tarawih, majlis berbuka puasa, bersahur, qiyamul lail. Yang sebenarnya saya telah pun susun sejak daripada awal tahun lagi. Jadual ini sejak 5 bulan yang dulu. Daripada Januari kita dah susun bersama penceramah tazkirah jemputan. Tapi tak dapat dilaksanakan kerana musibah COVID-19 kita ini. Dan kita ganti dengan juga pengisian tazkirah Ramadan online ini. Alhamdulillah sambutan yang baik, yang menggalakkan daripada sidang penonton. Kita dapat mesej daripada pihak admin. Kita tunggu beberapa minit lagi untuk share skrin tazkirah Ustaz Syafi Yusukani insya-Allah. Waalaikumsalam Tuan Imam. Alhamdulillah. Jadi imamnya lah, imam pada family kat rumah masing-masing lah. Alhamdulillah cuaca di komplek Tarbiyah Abdul Jannah pada petang ini hujan turun. Boleh kata sepanjang Ramadan ni cuaca hujan pada sebelah petang. Dan kita mencadangkan tazkirah secara online ni diteruskan selepas Aidilfitri nanti kita akan teruskan bersama dengan penceramah-penceramah tazkirah yang lain. Kita akan susun jadual
Sedangkan sebagaimana saya sebut tadi tidak dapat dibuat majlis ilmu dalam tempoh mungkin agak panjang untuk kita menyambung balik pengajian di Kompleks Tarbiyatul Jannah. Dan di samping itu, tuan-tuan dan puan, sebagaimana saya umum petang semalam, pada 10 akhir Ramadan ini, kita adakan program tahlil untuk bagi tuan-tuan dan puan yang ingin menyertai tahlil ini, bolehlah menyempurnakan dengan cara bagi tuan-tuan dan puan beri nama para arwah kita, ibu atau ayah yang dah meninggal, adik-beradik kita yang dah meninggal, orang yang tersayang yang kita meninggal, untuk beri pada Kompleks Tarbiyatul Jannah untuk kita adakan majlis tahlil ini. Permintaan ramai daripada pihak yang berwakaf yang menderma. Mereka kata, Ustaz, kami nak berwakaf, boleh tak Ustaz tolong buat tahlil sekali untuk pihak Kota Raja buat tahlil untuk waris mereka yang telah meninggal dunia, yang mereka namakan wakaf tersebut pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita meraihkan permintaan ataupun hajat daripada pihak dermawan, penderma yang mohon supaya kami mengadakan tahlil. Sepatutnya program tahlil ini kita nak buat dalam program sembahyang tarawih, dalam program Ihya Ramadan, tapi tak dapat dilaksanakan. Tapi oleh kerana ada juga hajat begitu, maka kami akan buat secara saya akan buat sendirilah untuk menyempurnakan hajat daripada pihak yang minta supaya dibuat tahlil ini. Maka tuan-tuan dan puan yang ingin join sekali, maka bolehlah bagi nama pada saya, WhatsApp pada nombor saya yang berada di paparan di skrin tersebut, 019 472 0717. Kita akan mulakan pada malam ini. Saya dah buat dah sebelum ini, tapi saya tak umumkan. Tapi untuk malam 10 akhir Ramadan ini, kita umumkan bagi siapa yang nak join, kita buat secara beramai-ramai. Tuan-tuan perempuan pun boleh buat di rumah masing-masing. Cuma ini yang berhajat pada saya, bolehlah buat hantar WhatsApp untuk saya tengok nama-nama, senarai nama tersebut, dan kita niatkan pahala, hadiahkan pahalanya pada para arwah, insya-Allah. Terserah pada Allah Taala untuk, dan rahmat Allah ni maha luas. Mudah-mudahan Allah Taala terima atau makbulkan segala amal kita ataupun hadiah yang telah kita niatkan pada yang kita hajat atau niatkan, insya-Allah. Sementara tunggu kedatangan siaran dari pihak Kota Raja ni, jemput. Oh, yang akan adakan kumandang zikir. Maksudnya ada rakaman untuk kita. InsyaAllah kita cuba pertimbangkan. Tapi kalau sebelum nak live ni untuk makluman puasa rumah, kita sebenarnya dah bertungku lumus sebelum program tu lagi, sebelum siaran ni. Kata macam-macam juga untuk pihak admin standby, nak linkkan dengan pihak sebelah sana, pihak tazkirah. Jadi kadang-kadang benda ni jadi, kadang-kadang benda ni tak apa nak menjadi. Jadi bersilat jugalah dalam studio. Kita bagi studio lah sekarang ni, duduk dalam rumah. Jadi tambah cabaran yang ketara sekali ialah nak menguruskan Ustaz Syafiq Yusof Ghani pada petang ini. Daripada semalam lagi kita cuba usahakan. Jadi kita tak berani lagi nak keluarkan poster sebab benda tak apa nak pasti. Jadi kita tak sebarkan poster pada hari ini. Minta maaf banyak-banyak. Baik, kita ada setakat ni 92% untuk di-upload.
bersama dengan Ustaz Syafi Yusof Ghani. InsyaAllah. Sikit lagi, beberapa minit lagi, kita dapat sabar, dapat tunggu atas usaha Ustaz Syafi dan pihak admin Kota Raja untuk menyiarkan juga tazkirah pada petang ini. InsyaAllah. Jadi saya muncul dulu ni bukan apa, sebab khawatir tuan-tuan perempuan dah tunggu daripada pukul 3.30 tadi. Jadi kita usahakan pelbagai cara untuk memastikan dapat juga disiarkan pada petang ini. InsyaAllah kita dapat ambil manfaat. Okay, ada lagi komen ataupun cadangan yang membina untuk kita memperbaiki siaran kita, insyaAllah. Mungkin ada lagi tuan-tuan perempuan cadangkan nama-nama pentazkirah yang favorite untuk tuan-tuan perempuan minta Kota Raja jemput, isikan. Ada yang minta Ustazah Asma Harun sebelum ni. Ustazah Asma jadualnya cukup padat. Jadi kalau tak dapat Ramadan ini, kita usahakan selepas pada Aidilfitri. Dah kita jemput, Ustazah pun dah respon. InsyaAllah tarikh pun dah ada. Cuma kita akan follow up semula selepas pada Aidilfitri untuk slot khas bersama Ustazah Asma Harun, insyaAllah. Ada lagi nama-nama bagi siapa yang menonton petang ini, ada lagi nama pentazkirah untuk dicadangkan kita angkat sebagai tazkirah. Ada yang tanya Ustaz Ebit Dio pun, kalau ada yang berminat. Ni nama-nama tengah top ni. Jangan cadangkan nama saya sudah. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan, bagi live kita yang mana siaran kita pada siri yang ke-19 pada hari ini. Sebenarnya untuk makluman daripada Facebook Kompleks Tarbiyah Hartul Jannah, tuan-tuan perempuan bantu tolong share siaran-siaran kita yang sebelum ini dan sebagainya telah pun diupload ke YouTube. Bantu kita sebarkan, sharekan dalam pelbagai cara. Jika dapat pesanan khas dari Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam dan Tuan Guru Syekh Zainal Asri sebenar mengejar 10 malam takhir, insyaAllah. Tuan-tuan guru kita yang kita kasihi, Syekh Fahmi Zamzam dan Syekh Zainal Asri, insyaAllah kita akan cuba dapatkan pesanan atau tips daripada tuan-tuan guru kita. Kalau tak secara live pun, kita minta tuan-tuan guru dapat buat sikit rakaman untuk tatapan khas kepada sidang penonton, khususnya di FB Live Kota Raja ini. Saya cuba usahakan. Saya ada cadang juga untuk kita buat orang kata ucapan Hari Raya. Sempena Hari Raya, ucapan Hari Raya itu bukan nak seronok, nak sambut raya, bukan. Ucapan bagi pihak tuan-tuan guru kita, amanat ataupun pesanan apabila kita berada di penghujung Ramadan. Ramadan, insyaAllah. Ustaz Yasruddin, insyaAllah. Pada Ustaz Yasruddin pun lama saya tak jemput ataupun tak jumpa. Ustaz Rahim Nasir Gombak, insyaAllah. Ustaz Syakir Nasrah, sahabat-sahabat saya tu. InsyaAllah kita akan cuba masukkan dalam senarai. Terima kasih atas cadangan. Amai tazkirah penceramah kita. Khususnya sahabat-sahabat penceramah ni banyak yang saya rapat dengan yang daripada utara. Ramai lagi yang tak dijemput. InsyaAllah kita akan cuba perlahan-lahan jemput. Pandangkan musim PKP ni, alhamdulillah ramai dah ustaz-ustaz kita yang belajar ilmu IT, dapat buat live Facebook yang
pandai dah StreamYard, pandai buat sistem ikut Zoom dan sebagainya. Jadi banyak. Jadi kita akan cuba aplikasikan insya-Allah. Saya cuba kontak dengan admin dan Ustaz Syafi. Okey. Hampir berjaya. Tunggu sekejap lagi, sabar insya-Allah. Ustaz dah standby dah depan kamera ni ataupun depan handset. Tapi masalah apa Allah alam. Jadi insya-Allah kita cuba tunggu lagi sebagaimana sebelum ni Al-Fadhil Ustaz Farhan pun kita cuba, tapi memandangkan masalah teknikal ni sampai tak boleh nak disiarkan, maka Ustaz Farhan pun kita tangguh. Dan Ustaz Syafi ni kita tunggu sekejap lagi insya-Allah. Kita dah berusaha dah sejak daripada semalam. Tunggu beberapa minit lagi untuk share screen tazkirah. Baik, tuan-tuan puan-puan, ada lagi cadangan untuk kita senaraikan senarai pentazkirah. Puan Jamiah Ustaz Zamri Mantok cadangan beliau tadi. Oh, Tuan Gani, Cik Lah. Sekarang pindah Kedah kat mana tu? Petang ni tumpuan semua di negeri Kedah. Saya sebelum live dengan tuan-tuan perempuan ni tadi sempat tengok siaran langsung daripada Kedah. Tengok peristiwa apa sejarah di Kedah. Ustaz Muhammad Zaki Sulaiman. Saya tahu apa kenal Ustaz Zaki Sulaiman. Ustaz Manis dan Ustaz Abdul Somad. Allah. Ustaz Abdul Somad minta lah. Faiz daripada Teluk Intan. Ustaz Manis insya-Allah. Ustaz Manis adalah senarai menunggu kita. Sahabat baik saya. Ustaz Abdul Somad ni kita minta sahabat saya Ustaz Harun tolong aturkan insya-Allah. Ustaz Ismail Syari, biasa-biasa dengar nama. Tak apa pasal orang. Ustaz Syafi boleh tengok ke siaran saya ni? Untuk makluman tuan-tuan perempuan, bagi yang nak mengetahui terkini pembangunan di Kota Raja, saya umum dari beberapa siri tazkirah atas pertanyaan beberapa orang ustaz yang tanya macam mana perkembangan Kota Raja. InsyaAllah selepas Aidilfitri ini kita sambung balik kerja-kerja pembangunan yang sebelum tempoh PKP kita ada buat beberapa ubah suai, renovation dan penambahbaikan. Antara yang belum lagi dapat kita sikit lagi nak selesaikan. Ini makna kita ada hutang dengan kontraktor yang belum dilangsaikan. Jadi antara projek yang kita buat sebelum ni ialah cerun surau kita. Memandangkan kawasan kita ni kawasan berbukit, cerun ada longkang kita itu retak, maka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita beri laluan pada tazkirah pada Ustaz Syafi Yusof Gani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga kehadiran kita dan semua penonton-penonton pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didoakan juga amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi dan diterima ibadah kita, dan di samping itu juga dipelihara kita daripada segala bencana, wabak, musibah dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal yang soleh bahawa mereka dijanjikan dengan pahala yang besar. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra. Pada hari ini kita nak cerita sedikit berkaitan dengan syafaat dan kemuliaan daripada Al-Quran. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ada manusia di muka bumi ini yang Allah SWT hidupkan dia memilih dua jalan. Yang Allah Ta'ala sebut, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami ilhamkan pada manusia ni dua jalan. Dan Allah Ta'ala juga sebutlah ayat lain, Allah SWT menyebut, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kami ilhamkan pada manusia dua jalan, jalan yang baik, jalan lurus dan jalan yang salah. Siapa yang bersihkan hati dia, dia cari jalan yang baik, maka itu satu keselamatan untuk dia. Dia akan berjaya lah. Tapi siapa yang cuba cari jalan yang tak baik, kotorkan hati dia, dia memilih jalan yang tak baik, maka dia akan jadi susah. Dia akan gagal lah. Maka hidup di dunia ni ada orang yang pilih jalan yang baik, ada orang pilih jalan tak baik. Kita tengok ada orang yang hidup dalam keadaan mutadayyin, semayang, puasa, semua elok-elok. Ada di kalangan manusia yang dia ni hidup membujur lalu melintang patah. Apa benda yang halal ke, apa benda haram ke, syubhah ke, Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, semua dia kira rempuh macam tu je. Dan ada orang yang hidup dalam keadaan yang kedua ni, dia sempat taubat pada Allah Ta'ala di hujung-hujung usia dia. Atau tengah-tengah dia buat benda jahat tu, ada benda yang beri hidayah pada dia, dia ubah diri dia. Maka dia kembali memilih jalan A, jalan yang baik tadi tu. Maka dia jadi orang yang selamat. Tapi ada di kalangan manusia yang berterusan melakukan dosa, berterusan melakukan maksiat, berterusan melakukan benda-benda yang salah, sehingga dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan berbuat dosa pada Allah SWT. Jadi untuk orang-orang macam ni, maka apabila dia berdiri di mahsyar, kubur, mizan dan sebagainya, maka kesusahan yang dia akan terima apabila dia berada dalam kubur tadi, dalam alam barzakh tu, dia akan susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Allah Taala ni masih bagi satu ruang untuk orang-orang macam ni supaya dia ada jalan keluar juga. Sepatutnya di akhirat ni tak ada lah. Maknanya apa bekal yang hang bawa benda baik, benda bekal tu je boleh selamatkan kita. Apa bekal yang hang bawa benda buruk, maka benda tu akan menyusahkan kita dan menyebabkan kita masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Tapi Allah ni dia tak buat macam tu. Masih ada satu talian hayat. Ada satu lagi jalan untuk kita, orang-orang yang mati dalam keadaan B tadi, dalam situasi B tadi, situasi buat maksiat, dosa, dia mati, maka di akhirat tu dia baru sedar kata susahnya dia. Di akhirat tu dia baru sedar kata dia tu, kita katakan apa, ada maka orang-orang macam ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang macam ni, orang-orang yang macam ni dalam keadaan yang B ni, maka Allah masih lagi bagi satu ruang kat dia supaya dia boleh selamat. Apa dia ruang tu? Ruang tu kita namakan dia sebagai syafaat. Syafaat ni maknanya apa? Recommendation. Kalau orang putih lah. Kalau bahasa Melayu, pertolongan. Di akhirat ni, Allah
Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat yang utama ni Allah Taala. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tak ada siapa yang boleh memberi syafaat pada siapa-siapa, diizinkan untuk bantu siapa-siapa kecuali green light atau kebenaran tu datang daripada pemilik mutlak pada hari kiamat, Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi beberapa ruang dan peluang dan jalan supaya orang ni masih boleh diselamatkan lagi di akhirat. Antaralah saya bagi antaranya adalah orang yang boleh bagi syafaat kita di akhirat ni, antaranya adalah para anbiya alaihi salatu wassalam. Yang tu ada. Antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita apa yang kita sebut sebagai syafaatul uzma. Tu syafaat yang paling besar, yang paling hebat, nak menggerakkan proses perjalanan di mahsyar tu. Sebab geng mahsyar ni apabila dia duduk dalam kubur, dalam mahsyar tu terlalu lama, dalam keadaan orang tu dalam keadaan susah, dalam keadaan tu orang tu dalam keadaan yang payah, di mahsyar tu panas, berpeluh dan sebagainya, proses hisab masih belum lagi bermula. Sehinggalah Nabi SAW sujud dengan sujud yang sangat lama, minta pada Allah Ta'ala. Kita tahu kisah geng mahsyar akan pergi jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim dan sebagainya. Akhirnya jumpa Nabi SAW. Nabi akan sujud doa pada Allah. Itu kita sebut sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang paling hebat dan paling cemerlang, terhebat, gemilang, superb, boleh nama apa pun. Itulah syafaat yang pemilik dia adalah Nabi SAW. Di samping tu ada juga syafaat daripada para alim ulama. Ada juga. Dan syuhada. 3 golongan ni sebut dalam hadis Nabi SAW boleh bagi syafaat pada orang. Dia boleh tolong orang. Dia boleh bantu orang. Ada lagi kalau kita jumpa dalam hadis Imam Muslim berkaitan syafaat orang mukmin yang soleh. Tu ada juga. Orang syafaat orang mukmin yang soleh. Sebab tu kita kena rajin kawan dengan orang baik-baik. Supaya mereka ini apabila mereka melihat kita ni tak ada dalam syurga, maka carilah aku di neraka. Dia boleh, orang Pulau Pinang kata, dia boleh usah kita pada jauh. Dia kata, ya Allah, hak duk tersandak di dinding tu hak neraka. Hak terbakar kepala tu member kami, ya Allah. Sebab dulu masa kami sama-sama duk puasa sama dengan dia, duk terawih sama dengan dia, pergi haji duk satu maktab dengan dia, makan nasi bungkus sama-sama dengan dia, kami tawaf sama-sama, kami puasa sama-sama, kami ibadat sama-sama. Entahlah macam mana dia boleh terlepas. Boleh tak bantu dia, ya Allah, bawa dia keluar, kami nak tengok, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kata siapa? Kata orang baik-baik ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut, akhriju minha man araftum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan daripada sana siapa yang kamu kenal. Hang kenal siapa? Hang puan ni aku bawa keluar. Dia tu kami kenal, hak tepi ni kami kenal, hak belakang tu tak apa kenal sangat. Hak tu tak apa kenal sangat sebab tu hutang tak bayar. Contoh lah. Hak mana-mana kita kenal, orang mukmin tu dia boleh bawa keluar daripada kita. Tu syafaat daripada orang mukmin. Banyaklah tu kisah syafaat dalam bab-bab lain. Cuma kita nak cerita bab syafaat Al-Quran, ya. Quran akan datang untuk membantu kita. Antara yang boleh adalah untuk dapatkan Quran ni, untuk dapatkan syafaat ni adalah yang kita sebut sebagai Al-Quran. Al-Quran akan mai untuk bantu kita. Kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran akan datang nanti di akhirat untuk memberi syafaat pada pembacanya. Jadi tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kelebihan. Antara hak kita tahu adalah kelebihan surah Al-Mulk yang kita baca. Dia akan bantu kita, beri pertolongan pada kita, memberi syafaat pada kita, bermula daripada kubur lagi. Dia punya secure sistem dia tu, dia akan mai awal masuk dalam kubur je,
dia akan main lampu hijau. Maknanya valid perlindungan ni. Kalau dunia kita ada lah insurans kan. Macam insurans kita ambil nak bantu kita. Ke akhirat esok dalam kubur, ya insurans tu akan bantu kita. Apa? Quran akan bantu kita. Member tolong tak kita dalam kubur? Member tak tolonglah, tolong buat turun kita dalam kubur, tolong kambuh kita, tolong pijak-pijak tolong pijak-pijak kita kan. Nah, tu member lah. Anak tolong tak dalam kubur? Anak tolong juga. Kalau anak yang soleh tu dia boleh doa. Kalau anak orang Pulau Pinang kata hantu ayak ni geng, tak tolong lah. Dia sama kok, geng pijak apa dia. Dia lempak apa dia masuk dalam tu, dia pijak. Biasa anak dia pijak kuat sikit. Sebab takut bapak dia keluar balik. Lah motor bapak dia tak ada. Motor besar tu. Motor bawa nampak ketiak tu kan. Tu. Motor tayang ketiak tu. Motor besar tu mahal. 60,000 bapak dia beli. Bapak dia jenis gila superbike tu. Dia lama duk mak bapak dia. Tunggu bila bapak aku nak padam. Dia kira nak ambil anak ni nak tolong dalam kubur. Anak ni nak tolong dalam kubur. Tak. Orang kata apa tahu? Malam sikit. Tak nak pasal nak tolong dalam kubur. Nombor 2. Anak-anak tu dia tak tolong lah sebab dia takut lah. Dia pijak kuat sikit dah kita keluar. Dia takut sangat kita keluar, dia paku. Dia buat skru 2. Apa dia? Batu nisan. Depan satu, belakang tu. Buat skru ketak-ketak tu. Dia ingat di hati, hanya mai dah rumah aku walaupun dalam versi kuntilanak. Dengan mai dah. Hantu aku tak mau tengok dalam muka hang, padam hang. Tak terus, memang aku berkenan banyak barang kat rumah hang. Tu anak kita lah. Alhamdulillah lah. Pak anak soleh, alhamdulillah. Isteri ada teman dalam kubur. Isteri sayang sangat kat suami dia, abang. Kita sehidup semati. Abang ni betul lah. Kita memang sehidup semati. Orang Kelantan kata sehidup, so mati. Satu hidup, satu mati. Betul ya, hang mati saja. Tak ada pasal aku nak teman. Isteri sayang sangat dekat suami, teman lah kubur lah. Tak teman kot so. Kau teman? Tak teman lah. Dia tidur je dalam rumah dia, tak pergi teman kubur. Suami dia tanya, mau tak abang? Abang korek lebih sikit, ayang duduk sebelah abang. Teman abang, 3 hari. Isteri dia kata, boleh. Boleh belah. Masuk dalam kubur, dia belah dulu. Dia tak main, tak ada siapa main. Suami tu isteri. Tanya suami, nak teman tak? Lagi tak ada pasal. Dia kata, 2 hari, 3 hari, melih ayat keluar ayat mata. Lepas tu ayat lihat aku nak menikah lagi pula. Jenis tu lelaki. Tak boleh percaya sangat lelaki ni. Kecuali aku lah. Aku baik sikit boleh percaya lah. Hak lain-lain payah nak percaya. Tetap muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala. Maknanya, payahlah orang nak main dalam kubur, tolong dalam kubur. Nabi SAW menyebut masa hampa meninggal, ada 3 member hampa yang main kubur. Satu member dia akan uruskan hampa. Sampai betul-betul dekat dengan kubur ni, dia tinggal hampa. Ada satu lagi member yang dia akan usaha untuk tolong hampa, masukkan hampa dalam liang apa semua, tutup tanah semua bagi elok-elok. Ada satu lagi member yang akan teman hampa sampai bila dalam kubur. Bila ditanya sahabat Nabi SAW kata, Rasulullah, kami rasa member ketiga ni cantik lagi dia ni. Sebab apa? Sebab dia boleh tolong kami sampai bila-bila. Maka Nabi SAW menyebut, member pertama tu member nama dia harta kamu. Harta kamu tu makna dia apa? Harta tu, apa-apa benda kita tu sepanjang kita hidup je. Dia akan main lah. Kereta kita main, bawa kita sampai dekat apa? Dekat kubur. Motor kita nanti main. Kereta rumah kita semua orang tukar nama. Habis masa hang hidup je dia kawan. Masa dia mati tak ada. Yang kedua, saudara yang kedua siapa dia? Adik-beradik, kawan, member, suami, isteri, anak. Dia bertolong kita. Mandikan kita, kafankan kita, masyarakat, bawa kita masuk dalam kubur apa semua. Semua selesai urusan tu. Dan semua akan pulang. Siapa yang lagi yang akan main backup kita ketika mana seolah-olah handset kita tak ada bateri. Masa kita betul-betul memerlukan power bank nak cas. Macam itulah surah Al-Mulk akan main. Ketika kita kesunyian dalam kubur. Gelap dalam kubur. Gelap tuan dalam kubur ni. Kita boleh bercerah apa-apa tak? Tak. Walaupun hang ni timbalan. Timbalan pengarah Telekom Ipoh. Contoh. Kubur ni cerah tak? Belum tentu. Boleh lampu. Saya timbalan pengarah. Di Malaysia ni saya orang besar. Jadi saya arahkan bubuh lampu limpah dia banyak. Lampu stadium tu. Boleh. Boleh dalam 4
40 biji apa alam tu bagi cerah. Cerah, tak cerah. Sebab apa tak cerah? Sebab dia alam yang lain. Maka dia nak cerah tu bukan jawatan kita, nak cerah tu bukan duit ringgit kita. Nak cerah tu adalah amal soleh kita. Antaranya yang akan bantu kita di akhirat namanya adalah surah Al-Mulk. Maka banyak-banyaklah kita membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Pesan dekat anak kita, pesan dekat isteri kita, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, amalan yang sangat baik. Saja kita baca dalam, saya agak dalam 2 minggu kita baca, 3 minggu kita baca. Paling-paling tak ada lah. Busuk-busuk pun sebulan kita baca, boleh apa ya? Han tak payah apa, han baca aja. Lama-lama lancak tu. Lancak tu han tak tengok pun tak apa. Lancak tu tak tengok pun tak apa. Gaya duk silap hari bulan dah lancak nanti. Hafal free gitu saja. Duk kereta masa balik pergi mana-mana ke isyak tu, sebelum tidur boleh baca. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oh, baca sampai habis. Bila setiap hari baca kita hafal ya. Lagi Quran akan bantu orang-orang yang hafal Quran. Quran akan bantu orang yang selalu membaca Al-Quran ni, kerana orang yang membaca Al-Quran, orang yang tadabbur ayat Al-Quran, terutamanya menghafal Al-Quran, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana baginda Nabi SAW menyebut 2 surah akan datang dalam bentuk awan. Apa dia 2 surah tu? 2 surah tu adalah yang kita namakan dia sebagai surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yang 2 surah ni dia akan mai dekat kita macam bentuk awan untuk melindungi orang ketika dia susah berada di padang mahsyar. Jadi banyaknya hadis Nabi SAW menyebut kata Quran ni dia akan bantu kita di akhirat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita ni nak tahu Quran tu bantu kita tak bantu ke, kita kena tahu baca lah. Tu dia punya motif hidup kita kat muka bumi ni. Bagi reti baca. Ustaz, saya Ramadan dah Ustaz, saya contoh baca Quran, lepas tu saya tak tahu baca Quran langsung. Tak tahu baca Quran langsung. Tak tahu. Musim PKP siapa nak ajak Quran tak? Saya difahamkan. Sementara ni lah, sementara PKP nak habis ni kan, nak cari cikgu, nak cari guru, nak ajak kita pun tak kawan dah. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah cadangan saya, pertama, ada orang mengajak online ada. Baru ni saya ada buat live. Banyaklah kawan-kawan yang bagi link mengaji kat sini, pusat pengajian sini. Yang ajak balik pada Iqra' 1 ada, Iqra' 2 ada, Qiraati ada orang tanya saya, Ustaz, Qiraati ke nak baca? Saya baca Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ada katok tu tak? Ba, teng, 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 ada katok situ. Dah buat tak boleh? Bolehlah katok kepala kita sekali kan? Al-Baghdadi. Saya nak baca Qiraati tak Ustaz? Kau saya nak baca Iqra'. Saya habaq, nak baca Baghdadi ke, Morocco ke, Arab ke, Syiah ke, apa kaedah pun janji hang boleh baca Quran, okey lah tu. Orang buat tu bukan kita nak baca Iqra' sampai mati. Baca Iqra' sampai mati. Tak, Iqra' tu baca bagi boleh baca ya. Iqra' pun bukan mesti baca Iqra' 6, Iqra' 5 dah fasih dah, boleh dah semua benda. Kita buka-buka, ajak dia Fawatih Surah, ajak dia 2-3 muka surat, boleh naik Quran dah. Sebab tujuan kita bukan Iqra'. Tujuan kita Qiraati. Nak baca Qiraati sampai kiamat? Tak. Tujuan kita Quran. Qiraati jalan je. Boleh baca? Boleh ya. Kaedah apa? Tak apa. Janji sampai Kuala Lumpur, nak ikut highway boleh, nak ikut jalan lama boleh, nak naik flight boleh, nak naik ferry pula. Nak naik motor besar boleh, nak naik basikal boleh, pergi Kuala Lumpur boleh naik basikal. Boleh. Penat tak penat, letih nombor 2. Tapi sampai Kuala Lumpur, sampai. Motif kita buat bacaan Quran tu adalah supaya kita boleh baca Quran. Kalau kita baca segala Qiraati, maknika semua baca, tapi tak boleh baca Quran, tak sampailah maksud dia. Maka bacalah, kaedah apa pun tak apa, janji boleh baca. Dan saya suka bagi tahu, kita kalau seorang-seorang tak ada semangat, cari kawan. Cari kawan. Di tempat kerja kita ada kawan-kawan kita yang tak tahu baca Quran juga, kita boleh bawa satu kertas, buat satu grup WhatsApp, add semua kawan-kawan yang tak tahu baca. Tanya dulu nama, nak masuk dah kelab. Dia tanya kelab apa?
kelab baru pun nak buat. Dia tahu siapa NGO nama dia. Kelab apa? Kelab Ngong nama dia. Tak pernah ingat kelab ni, baru ni kelab ni. Kelab ni nama dia Kelab Bengong. Kelab Bengong sebab apa? Hak jenis semua, hak jenis biol, bengong tak tahu baca Al-Quran. Dulu zaman merepek kecil-kecil kan, pakai pop ye punya zaman tu, menari duk tunjuk langit dia tau. Tengok tahu. Tak tahu ah. Apa jenis warak lah, daripada dulu jenis bertakwa tu kan. Duk merepek lah zaman pakai seluar ketat di paha bawah tu besar tu, naik motor Vespa, buat kemal, pakai spek mata, nampak macam mata belalang, surya kesa hitam tu kan. Zaman tu tak semayang pun, baca Quran pun tak tahu. Lah baik sikit lah. Dalam kuliah-kuliah apa sikit, Ustaz ada cerita pasal Quran ni, rasa macam salah pula. Cari kawan-kawan. Buat tak apa, ikhrok satu balik pun tak apa, no halnya. Jangan. Kadang-kadang syaitan dia ranjau kita. Tak ranjau, murung. Apa dia ranjau kita? Dia kata, tak payahlah baca ikhrok. Takkan nak baca orang budak darjah 1, takkan nak baca orang budak darjah 5. Hang timbalan pengarah, apa barang tak pergi baca tu. Macam tu. Hang ni hebat, takkan nak pergi baca. Dia tashkik, dia akan bagi syok kepada kita macam tu. Kita jangan percaya kat dia. Sebab satu hari kita akan guna Quran. Nanti anak kita dah kahwin, semua nanti belah pada kita. Siapa pun takkan duduk rumah kita lah. Tu semua tahu lah tu. Suami kita pun tak tahu lah. Isteri kita tak tahu siapa hidup, siapa meninggal, tak tahu. Suami meninggal, kita duduk seorang-seorang kat rumah. Isteri meninggal, kita duduk seorang-seorang kat rumah. Anak-anak semua nanti balik lah bila-bila. Abah tiba-tiba kejut sikit, 2-3 hari tiba-tiba belah lah. Dia takkan duduk dengan kita lah. Tahu lah tu. Masa tu teman kita siapa dia? Quran lah. Suami dah tak ada, hari-hari baca Quran. Kalau masa tu kita tak tahu baca Quran, kita ingat Allah 20 tahun dulu masa aku umur 40 tahun, masa aku umur 50 tahun, sekarang aku dah 70, masa aku 50 aku dah nak belajar mengaji dah. Tapi aku rasa malu nak pergi belajar mengaji tu, aku rasa malu sangat nak pergi belajar mengaji sehingga aku tak mengaji. Jadi rugi sangat aku rasa. Sekarang umur 70 tak tahu buat apa. Duduk rumah layan drama, lepas Filipina, lepas tu K-pop. Lepas Korea, Taiwan. Lepas Taiwan, Thailand. Lepas Thailand, drama Melayu, drama Tamil, tak ada subtitle pun tengok. Dia pun tak tahu. Subtitle dia lari. Tahu mana-mana dia buat elok. Ada TV tu dia lari sikit. Gamak tak main tapi dia main. Masa iklan tapi ada subtitle. Dia lari sikit. Tengok, tak faham pun. Tengok sampai menengih-menengih. Teruk sampai keluar buih kat hidung. Ni pap meletup 3-4 kali. Sebab apa? Sedih sangat. Dia cerita apa? Dia tak tahu, tengok dia tu menangis, sedih kot, menangis happy lah nak buat macam mana. La ilaha illallah. Padahal dalam Quran pun banyak benda-benda yang besar yang Allah Ta'ala cerita dekat kita yang luar biasa. Sampai hari ni kita tak dapat gali, nak kaji benda-benda yang ada dalam kelebihan dan mukjizat-mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran tu sendiri. Maka kita try lah baca balik pada awal lah, tak apalah, nuhal lah. Sebab kita nak dapat syafaat di akhirat, di dunia ni kita berusaha sikit. Cari kawan-kawan yang tak tahu baca, panggil ustaz ke ustazah main di rumah kita ke, kita pergi di surau ke, di masjid ke, ya Ahad buka je masjid, masuk je dulu satu ruang kat belakang tu, ajak ustaz tu mengaji ni, dia ajak kita semua, bagilah sikit sagu hati, dia spend masa dengan kita kan. Hari Ahad sepatutnya dia spend masa dengan family dia, tapi dia spend dengan kita masa. Jadi kita appreciate lah harga dia punya usaha dia tu, maka kita bagi kat dia sumbangan ke apa-apa lah yang kita boleh sama-sama. Cari kawan-kawan. Nak ngaji ni dia kena ada kawan. Apa benda pun nak buat baik ke, buat baik lah. Buat jahat ni dia syok seorang. Buat jahat dia syok seorang. Buat baik dia kena kolektif, dia kena ramai. Dia kena jemaah. Buat jahat tak syok seorang. Dia ada handset, dia nak buat benda tak elok, dia bicara seorang-seorang, dia ada selimut. Duduk belakang bangunan, nak rasuah pun dua orang. Jarang rasuah buat live ada, rasuah buat live. Jarang. Ni saya nak bagi cepat projek sikit, jadi kita buat live lah hari ni. NTV7 ada, TV3 ada, RTM ada, semua ada sekali. Kita akan buat rasuah. Jadi saya bagi 10,000 kat cik, jadi cik duit. Tak ada orang buat begitu. Lagi boleh bawah meja. Bawah meja CCTV tak nampak. Tepi meja, atas meja, malaikat nampak bawah meja pun. Tapi nak bang kata, benda jahat ni dia syok buat seorang. Benda baik hang tak boleh buat seorang. Dia akan jadi lemah. Sebab iman kita ni yazid wa yanqus. Naik dan turun. Umat akhir zaman silap bulan masuk keluar. Akhir zaman ni dia akan naik turun lah, dia masuk keluar. Ada hari dia jadi okey, ada hari jadi J-boy gitu, jadi karut gitu.
Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala. Maka iman kita ni dia tak dia apa dia ikut siapa kita pun jadi ikut mampu. Jadi bila kita ada member-member dia jadi macam skuad batu karang. Maksudnya duduk dalam laut dia tetap berdiri dengan kukuh dan utuh. Macam tak terkesan dengan suasana lah. Maka kita nak dapat macam ni dia kena ada member yang baik. Allah Taala sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Surah Kahfi. Apa kata Allah Taala? Wasbir nafsaka, sabar, paksa diri hang duduk dengan orang yang berzikir pada Allah Ta'ala, yang ingat pada Allah siang dan pagi dan petang. Maknanya, hang force diri hang duduk dengan orang-orang yang ingat dengan Allah Ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan mata kamu berpaling daripada mereka ni. Maknanya stay tune dengan mereka ni. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan ikut dan jangan jadi followers pada orang-orang tak baik dengan kawan. Hang paksa diri, usaha, sabarkan duduk dengan orang yang baik-baik. Kerana kesan dengan kawan dengan orang baik-baik dia bagi faedah pada kita lah. Maka kita usaha cari orang, belajar Al-Quran. Cuma malulah kadang-kadang tak anak-anak kita pun sama juga baca orang kita tak. Kita ikhlas satu, dia ikhlas satu. Dia sekolah darjah 2. Kita 42. Tu leceh dia anak nak tengok nanti. Nanti anak kita abah, ni buku apa ni abah? Sama macam cek macam sama macam Aiman je kat sekolah. Abah baca Iqra kan? Allah, malu tuan. Kita timbalan mengarah. Jam. Dah tu nak buat macam mana? Maka kita boleh buatlah idea sikit-sikit. Balutlah sikit buku tu. Balut sikit buat tu. Perbahasan haji 4 mazhab. Ataupun pengajian akidah peringkat tertinggi. Bubuh situ stiker hang. Carilah apa-apa balut cantik sikit. Lama tu pergi kemas. Bodoh tak apa. Janji confident. Tak pandai pun. Dia, abah ni buku apa ni abah ni? Pengajian akidah Tahawiyah ni. Hebat sangat ni. Tengok-tengok. Abah kata, abah dia kata, hai jangan kacau tu. Tu abah duk ngaji kat masjid tu. Abah ngaji kat masjid apa sama macam Iqra Aiman kat sekolah. Hai, hampa budak-budak ni nak sembang ni. Tengok dia tu. Abata tu. Tapi abah mengaji akidah. Bagaimana kita nak bawa masuk akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Di sebalik alif tu ada tauhid pada Allah Ta'ala tu. Kita nak menafi dan isbat. Oh, anak tu dengar kemas bapak aku ni. Walaupun dia Iqra, dia syarah dia tu hebat sangat tu. Hak tu yang hebat. Buat kemas hati lah. Anak-anak tak. Nanti yang pandai sikit boleh lah. Politik dia juga sikit lah. Jangan bengong sangat. Nama dia kelab bengong tapi hang pura-pura tak apa bengong juga lah. Boleh mengaji lah. Tuan-tuan saya nak bagi boleh mengaji lah. Laki ke perempuan ke. Jangan kata saya tak tahu lah cari ngaji kat mana. Tak tahu cari ngaji kat mana. Kedai makan yang boleh cari. Dah, nasi Arab tu dia mau dia boleh cari di internet tu. Cari. Sampai jumpa kedai nasi Arab tu. Boleh kat dia. Dia cari apa ke. Bolang grup WhatsApp lah apa lah tanya. Boleh kat dia tempat tu. Bak makan, hang pulun sampai cari sampai menerak-menerak atas meja hang kedarah tu, jilat tangan, jilat dinding apa semua. Dan nak mengaji kata tak ada orang nak cari, tak tahu cari tak mana. Pandai Quran tak fasih itu. Lepas tu doa bulan puasa tak? Bulan puasa tak lepas tarawih kan. Wa bihudin ainin mutazawwijin. Ya Allah, bagilah kami menikah dengan bidadari. Bidadari nak nikah dengan Quran baru baca Iqra 2 buat kemas ke tu pun Quran tarut itu. Carilah tuan bagi boleh baca Quran kerana kita nak dapat syafaat Allah, syafaat daripada Quran nanti di akhirat. Jadi tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, untuk pengetahuan bersama saya ambil masa sikit program kita pada hari ini dengan tajaan bersama, anjuran bersamalah daripada Kota Raja di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Azhan. Jadi kalau kita tengok di website, di program-program itu,
banyak kita tengok kuliah-kuliah pengajian, madrasah, pengajian dan sebagainya yang dikunjungi oleh banyak ulama-ulama daripada dunia, bukan kata Malaysia aja, daripada dunia untuk di Kota Raja ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok satu-satulah, saya tak tahu lah, mungkin ada tempat lain, pusat pengajian yang kita kata versi peranginan lah. Kalau tuan-tuan mengaji di situ, sambil kita duduk mengaji, duduk tadah kitab, kuliah, budak-budak baca Quran, bawah tu tuan-tuan boleh tengok deruan air Sungai Meru yang sangat sejuk dan hebat tu ada di situ. Jadi di bawah ni, tuan-tuan tengok daripada awal tadi ni, pihak Kota Raja ni dah letak dah nombor telefon, dah letak nombor akaun, nombor telefon pula, nombor akaun lah. Kota Raja. Jadi tuan-tuan yang nak menyumbang untuk teruskan lagi legasi Kota Raja untuk sebarkan ilmu pada tuan-tuan. Macam hari ni saya buat dalam bulan puasa ni, tengok banyak macam-macam ustaz-ustaz yang ada, yang bagi tazkirah, yang bagi program dengan tajuk-tajuk yang pelbagai. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam program-program macam ni sangat bermanfaat dan memberi faedah yang banyak pada kita sendiri, dan nak lagi Kota Raja program-program macam ni ada kesinambungan dengan para asatizah atau ustaz-ustaz yang lain, sangat baik, maka saya menyeru tuan-tuan dan perempuan sama-sama kita boleh tengok nombor akaun di bawah tu yang tertera dekat bawah sini untuk kita sama-sama infak dan sumbang. Mana-mana pun tak apalah. Ada yang buat sumbangan secara tetap. Mungkin mak mentua kita dah meninggal, mungkin mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, nak buat wakaf ke, nak bagi secara bulanan, nak bayar bil elektrik ke, bil ayak ke. Maknanya orang guna internet ke, orang guna karen ke, orang guna ayak ke, budak-budak mengaji Quran dan sebagainya, kesemua pahala tu secara continuously, secara istiqamah, secara berterusan istimrar akan masuk kepada ayah dan ibu kita. Di samping kita tolong istighfar dekat ayah kita, di samping kita tolong buat baik atas nama mak kita, maka cara yang baik juga untuk dapat pahala yang banyak adalah dengan membantu Kota Raja tu dengan infak fi sabilillah. Jadi balik kita pada program asal kita berkaitan dengan Al-Quran tadi tu, memberi syafaat pada kita. Maka mari sama-sama hari ni kita ambil peluang yang ada dengan kita hari ni, tumpang umur kita panjang lagi, insya-Allah. Allah bagi kesihatan lagi, kita usaha belajar sikit-sikit. Seronok tuan-tuan kalau boleh baca Quran. Quran ni kita baca. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak pernah kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah Subhanahu Wa Taala punya berlambak pahala nak bagi kat kita. Pahala dengan abang baca Quran ni, Allahu Akbar. Dan Allah bagi ketenangan hati dekat kita. Jadi kita ingat 3 benda ni, saya nak pesan dekat kita. Boleh jangan tinggal 3 benda ni setiap hari. Yang pertama, sebelum kita nak pergi kerja. Sebelum kita pergi kerja, kita mulakan pagi kita dengan membaca Quran. Tak kira lah semuka ke, setengah muka ke. Paling bagus muka ke, tak ada setengah muka pun tak apa. Biar kita langkah pertama di hidup kita dengan Quran. Yang kedua, kalau boleh, kita jangan tinggal sedekah tiap-tiap hari. Kalau boleh pagi lepas subuh sedekah siap-siap. Kerana ada hadis Nabi SAW menyebut tentang malaikat yang akan kata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang rajin derma ni gantian pada dia balik. Wa ati mumsikan talafa, dan berikan pada orang yang kedekut lah, yang duk simpan ni kemusnahan untuk harta dia. Maka pagi-pagi kita banyakkan derma. Dan yang ketiga, jangan tinggal duha pada waktu pagi. Jadi ini pesanan saya sebagai satu peringatan untuk kita. Kita balik mai, insya-Allah kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala firman dalam surah Hijr juzuk yang ke-14, kata Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami akan jaga Quran. Maka kita doa pada Allah Ta'ala, hati-hati yang membaca, hati-hati yang menghafaz, lidah-lidah yang membaca, anggota jasad yang menanggung hafalan dan membaca Quran tu akan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Al-Quran daripada sebarang inhiraf, sebarang penyelewengan dan penukaran, dan apa sahaja Allah jaga dan Allah pelihara sesuai dengan kemuliaan dan kehebatan Allah Taala tadi tu. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah juga Allah Taala akan pelihara umat ini, jasad ini, lidah ini, hati ini yang ada hubungan dengan Al-Quran, dan semua tempat-tempat yang berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai tempat rujukan. Dan kita juga doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan juga
negara kita yang tercinta ini untuk mengamalkan hukum-hukum Al-Quran di dalam negara kita ini, dan nampak pada orang bukan Islam terutamanya non-Muslim tentang kebaikan dan kemuliaan Islam. Jadi itu sahaja untuk tazkirah kita berkaitan dengan tajuk syafaat Quran pada hari ini. Terima kasih pada banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Azhan selaku penaung atau pemilik lah kita kata pusat pengajian di Kota Raja. Tuan-tuan yang menonton, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah tuan-tuan jangan lupa nombor akaun ada di bawah ni. Tuan-tuan boleh masukkan banyak mana yang kita nak masukkan. InsyaAllah moga-moga kita akan ada ruang, kita boleh jumpa dalam siri-siri akan datang. Minta maaf banyak-banyak kalau ada sebarang kesilapan, kekurangan atas cakap saya tadi. Dan yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang sempurna tu pastilah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ucap terima kasih pada Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dari Pulau Pinang yang telah bersama dengan kita perkongsian mutiara ilmu Tazkirah Ramadan online yang kita adakan pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Ustaz Syafi yang pada peringkat awal daripada semalam lagi kita cuba untuk menguruskan dan menyempurnakan tazkirah kita pada petang ini yang mana beliau dan pihak admin betul-betul lumus untuk menjayakan. Terima kasih. InsyaAllah Allah berkati. Dan tuan-tuan puan-puan untuk Allah Ta'ala memandangkan dah menjelang waktu asar, kita kesutukan masa. So jika ada persoalan-persoalan yang dikemukakan tadi tidak berkesempatan untuk dijawab pada petang ini, mungkin kita tuan-tuan puan-puan boleh perkemukakan lagi soalan pada pertemuan dengan pihak ustaz-ustaz yang lain pada 10 hari lagi berbaki Ramadan ini. Mungkin dinyatakan, boleh dikemukakan, diajukan kepada ustaz-ustaz yang lain untuk dijawab, insyaAllah. Sebagai tadi ada respon Ipoh ni hujan lebat. Alhamdulillah kami pun hujan makin lebat. Alhamdulillah. So, terima kasih pada semua yang setia menonton Tazkirah Ramadan online Kota Raja Ipoh. Minta maaf yang banyak terdapat kekurangan dalam program kita. Sokongan tuan-tuan puan-puan kepada Kota Raja termasuk yang bakal memberikan sumbangan amat kita alu-alukan dan amat kita doakan. Kita amat mendoakan semoga semuanya Allah meluaskan lagi rezeki kita, dijauhkan daripada segala musibah dan dijauhkan daripada wabak penyakit, insya-Allah. Sekian saja pada petang ni. Esok kita akan bersama dengan Ustaz Syahril Long dari Sungai Petani Kedah, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.